Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Hadirin ahli majlis al-ilmi yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bersyukur kita lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya, hidayahnya dapat kita sama lagi dalam majlis ilmi pada malam ini untuk kita sama-sama belajar akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama, iaitu kitab yang kita nak belajarnya iaitu kitab Sahihul Bukhari. Pada hari ini adalah kali yang kedua selepas daripada kita telah mula pada minggu yang telah lepas. Ikhwan akhwat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita akan nak mula masuk hadis yang pertama. Minggu dulu kita kenal dah iaitu siapanya Imam Al-Bukhari, dan juga kita kenal dah kitab dia iaitu kitab Al-Imam Al-Bukhari, bagaimana dia tulis kitab, guna masanya banyak mana sehingganya jadi sebuah kitab lah tebal kodi-kodan ni 4,000 ataupun 7,000 lebih kalau lah bila dengan hadis-hadis hak basing satu hadis banyak tempat dia letak tu. Tapi kalau cabut waktu baik hadis hak hak ada dah tu hanya 4,000 hadis lebih lah dalam kitab ini, insya-Allah. Hari ini kita akan mula masuk hadis yang pertama. Kita akan mula masuk hadis yang pertama sebagai untuk kita nak mula kokagi. Hari ini kalau dah berapa hadis kita ambil sekadar tu, insya-Allah, dengan masa yang terhad dan masa yang camkat yang kita ada. Kita akan pergi dengan masa yang kita ada, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Bada'il Wahyi. Katanya Al-Imam Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bazdisbah Al-Bukhari. Itu nama dia sungguh. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Dia kata dalam kitab ni, mari kitab dia tulis mudah-mudah Imam Bukhari. Mula dengan kitab dia Bismillahirrahmanirrahim. Mula dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Habis itu setiap amalan, setiap kerjaan kita disunatkan untuk kita mula dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Samillah, mula dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kitabu Bad'il Wahyi. Mula kitab yang pertamanya sakut dengan turunnya wahyu. Turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Dan juga dia letak bab yang pertamanya iaitu bab kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimananya turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahyu turun kepada Nabi ni balas mana? Ini bab yang pertama yang dia mula dengan bad'ul wahyu, mula dengan wahyu. Wahyu ni mana apa? Wahyu ni kalau bahasa Arab orang panggil kata i'lam khafaya sur'ah. Orang panggil kata satu berita, satu kantuan. Hak tak nampak tengok tapi mari dengan cara yang cepat sapa, sekaligus sapa kepada Nabi. Dalam bahasa Arab guna pasal itu. Dan juga wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunnya berita daripada Allah Ta'ala ni ada 3 jenis wahyu. 3 kumpulan yang dapat wahyu daripada Allah Ta'ala. Samplum 3 kumpulan lah yang dapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali, wahyu Allah Ta'ala turun kepada para nabi dan juga para rasul. Fuak-fuak nabi, fuak-fuak rasul, fuak demon ni boleh wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga fuak yang kedua yang dapatnya wahyu daripada Allah iaitu setengah hamba dia yang Allah Ta'ala pilih untuk nak wahyu. Bukan Nabi, bukan Rasul, tapi dia dapat wahyu. Seperti Maryam. Dalam Quran Maryam
Dan juga seperti Ummu Musa, mak kepada Nabi Musa alaihi salam. Mak Nabi Musa, orang panggil Syita Nabi Musa tu, yang dia ambil anak dia letakkan dalam sungai dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa auhayna ila ummi Musa. Dan juga kami telah wahyukan kepada mak kepada Nabi Musa alaihi salam. Bukan rasul, bukan nabi, tapi dapat wahyu daripada Allah taala. Dan juga laginya wahyu ataupun puak yang ketiga yang boleh wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala juga, iaitu beberapa binatang yang Allah Taala wahyu kepada dia, binatang. Nabi dan juga rasul, dan juga setengah hamba dia yang pilih, hamba yang berjuru. Dan juga yang ketiga iaitu setengah binatang seperti madu, keng, an-nahl dalam Al-Quran tu, Tuhan sebut, Tuhan tu wahyu kepada dia, royak suruh dia makan, dan juga suruh dia bina rumah di atas pohon kayu tu. Ayat Quran yang sebut dalam surah An-Nahl, kita boleh dirajakkan. Itu tiga puak, tiga kumpulan yang akan dapat daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apanya Al-Imam Al-Bukhari mula kitab dia dengan sakut dengan wahyu. Kaifa, orang panggil tu, mula dengan cara untuk nak royak kata wahyu mula-mula sekali turun kepada Nabi, cara dia balas mana, sebab apa? Sebab apa? Yang pertamanya sebabnya kitab yang dia tulis, yang dia karya, yang dia hipung ni adalah kitab hadis Nabi. Hadis Nabi. Kitab hadis. Yang mana yang kita ada nampak tengok dalam masjid, kita panggil Al-Quran. Kitab Al-Quran. Dan di sini kitab hadis Nabi SAW. Kedua-dua ni kita ada kata dia adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, wahyu. Quran adalah wahyu. Dan juga hadis Nabi SAW adalah wahyu juga. Kita sebut banyak kali dah kata wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad tak kecek daripada nafsu dia, tapi adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Habis itu seolah-olah kata kitab yang dia hipung hadis belaka, tak ada perkataan dia sikit apa, melainkan tajuk-tajuk yang dia letak saja ya. Tapi hadis semua yang dia hipung semua ni adalah wahyu. Dia mula dengan kitab yang sakut dengan cara tu wahyunya untuk nak tunjuk kata dia sendiri tu, Nabi tu tuai kepada hadis ni adalah Nabi yang dilatihkan ataupun yang diturun wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itsbatun nubuwah dia panggil. Untuk mari nak yunyan kata dia adalah Nabi. Dia sendiri iaitu Muhammad ataupun Nabi kita adalah Nabi. Tuai kepada hadis ni adalah Nabi. Apabila adalah Nabi, makna kata apa yang dia sebut yang jadi hadis dalam kitab dia ni adalah wahyu. Kita tahu situ dulu. Atau kita mula baca hadis, baris mula-mula selepas daripada bismillah, kita khabar kata baris huruf kalimah ada dalam kitab ni, setiap kalimah adalah wahyu, bukan perkataan manusia biasa seperti kita, tapi adalah wahyu. Walaupun dia tubik daripada mulut Nabi, adalah wahyu, bukan daripada perkataan manusia biasa seperti kita. Habis itu Imam Bukhari seolah kata mari letak mula-mula, seolah kata Nabi kita khabar kata kita orang hidup belajar, kita orang hidup mengaji ni, ingatlah bahawa perkataan yang akan baca selepas daripada ni adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan kalam ataupun perkataan manusia dak. Tu Imam Bukhari dia orang mula-mula tu. Dia orang mula-mula. Cara dia susun ni kitabnya, dia akan tajuk besar, tajuk halus. Tajuk besar ni kitab Badul Wahyi, kitab iman, kitab al-ilm, kitab as-salah, kitab zakat. Tajuk le bawah kitab tu tajuk kecil orang panggil. Tajuk dia guna dengan kalimah bab. Bab seperti dalam kitab ni, kitab Badul Wahyi, sakut dengan turun wahyu, permulaan turun wahyu. Bab yang pertama, bagaimanakah wahyu turun kepada Nabi SAW. Dia tak nama tajuk kecil dia tu. Dan juga wahyu perkataan dalil daripada Quran untuk mari senap sunun, kata wahyu yang turun kepada Nabi ataupun apa sahaja yang turun kepada Nabi adalah wahyu seperti mana Allah Ta'ala biasa turun kepada para Nabi-Nabi dulu.
Dia wari ayat kata inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhi wan nabiyyin min ba'di. Sesungguhnya kami turunkan wahyu kepada engkau hai Muhammad seperti mana kami telah turunkan wahyu kepada Nabi Nuh dan juga para nabi-nabi selepas daripada Nabi Nuh alaihi salam. Selepas daripada Nabi Nuh alaihi salam. Habis itu wahyu ada yang turun kepada para nabi dan juga para rasul. Ada di antara ulama yang dia kata sesungguhnya para nabi dan juga rasul tak ada beza apa. Tetapi kebanyakan ulama dia kata sebenarnya nabi, orang yang jadi nabi dan juga satu lagi orang yang jadi rasul, timeline nabi dengan timeline rasul sebenarnya dia ada farqun, dia ada perbezaan, ni konteks tangkan. Kerana dalil banyak, sama ada Quran nabi sebut rasul, nabi sebut nabi. Sebut rasul, sebut nabi. Makna kata dia lain-lain ni. Sama juga dengan hadis Nabi SAW yang mana sahabat tanya kepada Nabi kata berapa banyaknya bilangnya para nabi. Bilangnya para nabi ataupun bilangnya para rasul, mula-mulanya para rasul banyak mana? Nabi jawab kata lebih kurangnya 315 orang rasul yang dilatihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni jumlah rasul. 315 orang. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad daripada Abi Umamah. Manakala satu hadis lagi yang sebut dua-dua bilangnya, dua-dua jumlah. Katanya rasul 315 dan juga para nabi 124,000 lebih. 124,000 lebih nabi yang dilatihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala rasul 315 hadis. Walaupun hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban, sebenarnya hadis Imam Ahmad tadi sebut hanya rasul saja 315. Tak sebut, tak ada lafaz samnun yang ayat kata para nabi 124,000. Tapi dalam Sahih Ibn Hibban dia sebut jumlah rasul dan juga jumlah nabi, tapi hadis itu tidak sahih. Walau bagaimanapun ulama riwayat kata, sepakat kebanyakan ulama riwayat kata para nabi semuanya 124,000 naik ke atas dan juga para rasul 315 orang lebih. Tu bilangnya rasul dan juga bilangnya para anbiya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang mula dia. Nah, apanya Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat ini kata, "Hei Muhammad, sesungguhnya aku turun wahyu kepadamu seperti mana turun wahyu kepada Nabi Nuh alaihi salam." Sebenarnya kalau kita tanya kata nabi mula-mula sekali siapanya? Nabi Adam alaihi salam sebagai manusia yang pertama. Abu orang panggil bapa kepada sekalian manusia dalam dunia ni adalah Nabi Adam AS. Tapi apa dalam ayat ni? Allah Subhanahu Wa Taala pilih untuk nak sebut kata seperti mana kami telah wahyukan kepada Nabi Nuh AS. Apa tak sebut kepada Nabi Adam? Wan nabiyyin min ba'di, dan juga seperti mana telah wahyukan kepada para nabi selepas daripada Nabi Nuh. Adam, Idris, Nuh yang ketiga, Idris selepas daripada Nabi Adam. Ulama jawab katanya sebab yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut Nabi Nuh tetapi tidak sebut Nabi Adam dalam ayat ni kerana rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam yang turun wahyu. Kerana masa Nabi Adam Allah Taala ciptakan jadi manusia yang pertama, masa tu syirik belum ada lagi. Syirik belum ada lagi. Kerana rasul, orang yang dirasulnya kerana Allah Taala turunkan kepada kaum dia, wahyu kepada dia untuk sebar wahyu itu kepada kaum dia yang belum beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik. Turun wahyu kepada Nabi untuk ambil wahyu itu disebar kepada kaum dia yang tidak beriman kepada Allah Taala lagi. Itu rasul. Manakala para nabi ni dapat wahyu, ada yang pasal kena sebar, ada yang pasal tak kena sebar. Tu beza dia. Ataupun sebar kepada kaum dia sahaja, sama ada kaum dia yang masuk Islam dah ataupun tidak masuk Islam lagi.
Tapi Rasul, kaum dia yang tak masuk Islam lagi. Khususnya Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun. Dan juga hang masuk Islam 950 tahun ni lama. Bagi kita ni 10 orang, 10 umur manusia. Tapi dalam riwayat hadis kata 950 orang yang masuk Islam terimanya dakwah Nabi Nuh alaihi salam tak sapa satu orang ya. Manakala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwah hanya 23 tahun tapi manusia masuk banyak bilangan lebih daripada Nabi Nuh alaihi salam. Banyak bilangan lebih daripada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Al-Imam Al-Bukhari mula kitab ni kalau kita Fatimah biasanya kitab ni dia kena ada bab 6, kena ada muqaddimah orang panggil. Kerana dalam muqaddimah tu ayatlah kata tulis ni sebab gapo tulis. Kalau kitab lain-lain, kitab hadis lain-lain boleh jadi anak murid mari tanya, "Syekh, Tok Guru, Ustaz, boleh dah nak hipung hadis tak sahih saja?" Anak murid mari minta orang panggil. Tok Guru kelik pergi rumah, himpun hadis dan juga tulis mukadimah sikit syukur kepada Allah Taala dan juga sebut sikit kata sababut ta'lif, sebab tulis ataupun karya kitab dia dengan sebab anak murid mari tanya dan juga minta Allah Taala manfaatkan kitab ni. Itu mukadimah ataupun sebut sikit kata cara susunan kitab dia ni bala mana sebut dalam mukadimah witikan riang witikan kian gapo. Tapi Al-Imam Bukhari tak ada mukadimah, mai buat 6. Mula bismillah, mula masuk tajuk selalu. Mula dengan masuk tajuk selalu dah. Kerana setengah orang yang kata buat apa Imam Bukhari adalah orang mari wiccan Imam Bukhari buat apa tak ada muqaddimah dan juga tidak ada dalam muqaddimah biasanya kita dia akan ada innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'in. Orang panggil tu khutbatul kitab orang panggil. Dan khutbatul kitab ni mula innal hamdalillahi nahmaduhu sudah sebut ini adalah kitab hadis yang himpun daripada gini ni. Sebab tulisnya sebab anak murid mari tanya dan juga cara susunnya gini ni dan juga minta doa Allah Taala manfaat. Habis muqaddimah. Tapi khutbah tak ada. Muqaddimah hurai sikit pun tak ada. Mari wipak wicam apa Imam Bukhari. Seolah atas kitab nak mari orang hak pasing duk cari congwo ataupun cari jalan dah nak punahkan kitab Sahih Bukhari ni. Kerana syaitan dia usaha sepenuh usaha nak balas mana we orang keliru, we orang songsai dengan kitab Sahih Bukhari. Kerana kalaulah berjaya untuk nak kersip bisik kepada manusia jangan pergi baca kitab Sahih Bukhari gitu gini saya tinggal baca Sahih Bukhari tinggal amal dengan Sahih Bukhari seolah-olah kata telah orang panggil telah sesatkan mereka daripada ajaran yang banyak dalam kitab ni. Semaya lagi, puasa lagi, banyak mana hadis dalam kitab ni. Usaha wikcan wikpat untuk nak merenahkan kitab ni, nak merenah boleh siapa kau orang taksikah tidak percayai dan juga tidak orang panggil tidak ada hati untuk nak mempelajari dan juga amal dengan dia. Sahih Bukhari ni. Tapi walau bagaimanapun Al-Imam Al-Bukhari tulis kitab ni guna masa 16 tahun. Dan juga dia wafat. Sebenarnya ulama orang kata Imam Al-Bukhari tulis kitab ni seolah-olah kata umat Islam tikni kepada Imam Bukhari. Tikni kepada Al-Imam Al-Bukhari ni. Kerana dia mati tak ada umat nak balas jasa kepada dia lagi. Tapi kita ada tupai Bukhari, tupai kitab Bukhari, tupai kitab Bukhari, tupai. Dan juga selepas daripada Bukhari mati itu tidak ada ulama mana lagi yang mari hurai ataupun atibai hadis semua dalam kitab ni sehingganya crop hangut hadis ataupun 100% tak ada. Al-Bukhari mati pada tahun 256, 256. Ulama selepas daripada dia mari atibai mati tak ada habis. Mari atibai mati tak ada habis. Sekeraknya ataupun dekatkan habisnya. Tapi atibai semua hadis 100% tak ada seorang abuk melainkan sampai kepada masa Ibn Hajar Al-Asqalani, seorang ulama hadis yang mati pada tahun 852 Hijrah. 900 tahun selepas daripada tu baru ada ulama yang mari atibai kitab Sahih Bukhari. Daripada sebuah nenglem kitab ni, nenglemnya 4,000 hadis ataupun 7,000 hadis,
Ibnu Hajar mari atibar hadis. Atibar sehingganya hari ini jadi sebuah kitab yang namanya Fathul Bari fi syarhi sahih al-Bukhari. Nama dia tak nama kita kata Fathul Bari, pembuka daripada Tuhan yang baik untuk kami dapat mensyarahkan kitab sahih al-Bukhari. Nama dia letak maksud dia lah. Hari ni berapa jilid, berapa lemnya, daripada sebuah lemnya lebih kurang gininya, berapa muka, di sininya 800 muka. Hari ni lebih kurangnya 15 lem ataupun sampai kepada 20 lem yang dia hurai. 20 lem hari ni. Jadi kalau kita belinya buah lemari je, banyak tahu tu. Selim. Sebelum daripada Ibnu Hajar ada Ibnu Rajab Al-Hambali syarah atibai hadis. Siapa kepada Kitabul Janaiz. Kitabul Janaiz kita sakut dengan mayat-mayat, mati dulu tak ada habis. Ibnu Rajab belum daripada dia lagi. Sehingganya Allah Ta'ala buka kepada Ibnu Hajar, dia syarah, dia atibai hadis dalam Sahih Bukhari. Semuanya hari ni, kalaulah kita nak pergi pegang, kita nak pergi cari kata nang sulim naik atibai hadis Bukhari dai di ti tak ada orang malaikat kitab Fathul Bari ha Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar jawab kepada orang yang duk cari jalan nak punah kitab Sahih Bukhari, royak kata apa Bukhari tak tulis khutbah. Sah kedak kitab dia tak tulis khutbah, tak ada khutbah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti kita dengar dalam khutbah tu. Muqaddimah khutbah tu. Ibnu Hajar dia jawab kata sebenarnya Al-Imam Al-Bukhari mula dengan kitab ni ataupun mula dengan bab tajuk kecil yang dia letak tu itu adalah seolah-olah kata khutbah bagi dia. Dan juga yang sebenarnya innal hamdalillah hadis yang sebut kata kena ada khutbah. Khutbah innal hamdalillah nahmaduhu tu ulama beza pula. Ada setengah orang kata hadis tu sahih, ada setengah orang kata hadis tu tak sahih. Tetapi Ibnu Hajar kata kalaulah hadis tu sahih sendiri pun dalam hadis tu tak sebut kali kata pasti kamu kena khutbah dengan secara tulis. Kena tulis. Boleh jadi Imam Al-Bukhari belum dia nak tulis kitab ni, dia sebut dah dengan lidah dia innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dengan mulut, tapi tanpa tulis, tak tulis. Dia mula dalam kitab dia Bismillahirrahmanirrahim, Kitabu Bad'il Wahyi, saludah. Itu Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama yang dia orang panggil kata difa' pokpong setanak Al-Imam Al-Bukhari. Habis itu ulama yang kata Bukhari tulis kitab ni belah tahun seolah kata ummah Islam tip ni Imam Al-Bukhari. Sehingganya 900 tahun selepas daripada tu Ibnu Hajar tulis kitab atibai tu tuan bagi umat Islam ni iaitu Ibnu Hajar asal tidak atibai hadis ni pun tidak ummah keความกระจ่างมากขึ้น kopeh lagi akan hadis Sahih Bukhari. Sehingganya jatuh ni tu jatuh pia tolong cai ni tolong khotkan ni kepada Imam Bukhari Ibnu Hajar. Habis tu hari ni ngaji hadis tak ada pia tak kena kitab Fathul Bari bagi Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan juga dia adalah ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i. Orang Mesir dia ni. Ibnu Hajar adalah orang Mesir dan juga dia adalah tokoh hadis yang alim hadis benar. Alim hadis benar. Dan juga dia adalah ulama yang bermazhab dengan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Katanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Kitabu Bad'il Wahyi, babu kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Al-Humaidi. Imam Bukhari hadis ni seolah kata pen hadis rai dalam kitab dia. Daripada 7,000 hadis. Dan juga Imam Bukhari dia pilih hadis mana-mana nak letak dalam kitab ni hak dia ni pen hadis rai ni minayat ada maksud ada makna ni. Apa pilih hadis ni? Satunya apa pilih hadis ni? Yang keduanya Imam Bukhari kita sebut dah pada minggu dulu kata dia berguru dengan 1080 orang guru dia. 1,810 คนที่เป็นอาจารย์หะดีษyang dia musafir pergi sini ngaji sini ngaji sini.
Tapi apa dia pilih tok guru dia seorang ni untuk letak hadis yang pertama dan juga isi hadis ni yang pertama. Qala haddatsana Al-Humaidi, dia kata telah riwayat kepada kami ni. Telah riwayat hadis ni, sahabat hadis ni, mengajar hadis ni kepada kami. Nah ni mana tu ramai-ramai lah. Ambil hadis ni ramai-ramai dengan sahang dia, dengan anak murid yang lain bagi Al-Imam orang panggil Al-Humaidi. Riwayat hadis ni kepada kami iaitu Al-Humaidi, tok guru dia. Al-Humaidi nama dia, nama sungguh nama berapa? Abdullah bin Zubair bin Isa Al-Qurashi Abu Bakar Al-Makki. Nama sungguh dia iaitu Abdullah bin Zubair Al-Qurashi, bapa Quraisy. Bapa Quraisy adalah bapa sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ni bapa Quraisy. Makna kata Al-Imam Al-Bukhari pilih hadis yang mula-mula bagi tok guru dia seorang ni daripada bapa Arab Quraisy di Mekah adalah bapa sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Humaidi adalah tok guru yang Imam Al-Bukhari mengaji dengan dia dan juga ambil hadis daripada dia banyak sekali. Mulai daripada umur 16, kita sebut pada minggu dulu, keluar daripada Bukhara, Uzbekistan, negeri dia dulu, musafir bersama dengan kakak dia, mak dia untuk dia buat haji di Mekah. Sudah daripada buat haji, dia royak kepada mak dia dan juga kakak dia, klik dulu dia nak belajar cari ilmu di Mekah. Di situlah dia mula mengaji dengan Al-Humaidi, Abdullah bin Zubair Al-Humaidi. Al-Humaidi tok guru duduk di Mekah, mengajar di Masjid Haram di Mekah. Al-Imam Al-Bukhari guna masa mengaji dengan tok guru seorang ni daripada kalangan semua 1080 orang, tapi guru seorang ni satunya guna masa 16 tahun. Duduk dengan guru dia seorang ni. Duduk dengan guru dia seorang ni 16 tahun mengaji. Lama lah. 16 tahun ni bukan tamadah lah. Kita hari ni pergi ngaji di Madinah, pergi ngaji di Mesir, pergi ngaji di Urdun, Jordan, pergi ngaji di Mufana, ngaji di Mu'ah, 4 tahun ya. Habis piati tak kenal-kenal dah tok guru kita. Mengaji kelas saja ya. Habis tu bukan seksa hari ni amnoi untuk boleh prakas niabat gitu sahaja ya. Tapi hakikat yang sebenar kentah kongkan seksa cari ilmu sungguh, innamal ilmu bitalaqqi. Sesungguhnya ilmu adalah talaqqi. Seperti kita duduk saja gini. Tak ada cek nama, tak ada peksa, tak ada sok. Hari ni anak cucu kita buat apa ngaji? Butuh ngaji tak boleh buat apa? Doktor cek nama, kalau butuh tak boleh masuk sak. Kalau sak tak boleh masuk sak, tak lepas. Kalau tak lepas tak boleh syahadah. Kalau tak boleh syahadah tak boleh khijah. Kalau tak boleh khijah tak boleh duit haji pula. Silsilah ataupun lukso dia nak tunjuk kata. Itu bukan susah hari ni. Kurang benar yang boleh nak heret hati kita tu ikhlas kepada Allah Ta'ala. Habis tu ngaji hak asal-asal sekali, serupa dengan Nabi, serupa dengan para ulama dulu, gini. Talaqi, iaitu duduk di depan tok guru, dengar tok guru, catat, tulis apa yang tok guru ngajar, itu ngaji yang sebenar. Belahlah hari ni walaupun internet baik dah, dalam YouTube kita boleh nak pilih tok guru mana mengaji. Tapi ingatlah ilmu boleh sama. Ngaji melalui internet boleh ilmu, kita tak nafi, kita tak particip. Ngaji dia sejak mari duduk sini boleh ilmu. Tapi kita yakin kata barakah yang Allah Ta'ala nak buka tak sama di antara orang yang duduk dalam majlisul ilmi bersama dengan orang duduk di depan internet untuk ngaji tangklai. Tak suka. Kerana Nabi SAW yang kata wa mashtama' qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah. Hidup masjid Nabi, duduk baca Quran, duduk baca hadis, malaikat duduk kampik kepada kita sekarang ni. Tak nampak. WIP dah kita ni. Para binatang duduk dalam laut sekarang ni, duduk istighfar kepada kita. Ridhan lima yasna', reda pocai dengan gapo yang kita dah buat sekarang ni, duduk ngaji ni. WIP sekali dah malaikat duduk kampik kepada kita orang yang duduk dalam majlis ilmi ni. Tapi tak nampak tengok, tak nampak kata jadi WIP. Kalau nampak tengok atau malaikat duduk kampik, pakat bubuk penuh masjid dah main ngaji boleh jadi. Tapi hari ni kita tak nampak di situ. Habis tu Al-Imam Al-Bukhari dia mengaji dengan tok guru dia seorang ni 16 tahun dan juga
Daripada 1080 orang tok guru dia, tidak ada tok guru mana yang dia ambil hadis daripada tok guru seorang itu banyak sekali, melainkan tok guru seorang ni. Bilangannya semua 270 hadis, tak banyak ali. Tapi cuba we anak cucu kita ngapal 270 hadis, gepar juga. 3 hadis tu gepar dah suruh ngapal. 270 hadis bersama dengan sanad ni. Bersama dengan sanad, tok guru yang hadis ni kepada dia, tok guru yang kata tok guru dia dengar daripada pia. Orang panggil sanad hadis. Habis itu Al-Imam Al-Humaidi ni Abdullah bin Zubair, dia asal orang Mekah dan juga orang Mekah yang baka Quraisy. Imam Al-Bukhari wari hadis ni nak tunjuk kata pasti kita kena mula wahyu hadis Nabi ni dengan baka yang sama dengan Nabi. Kerana Nabi riwayat dalam hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Bahaqi, qaddimu Quraisyan. Kalau ada pilihan gapo mikan lektang gapo, haraplah fakmu ni orang panggil tahqiq kepada orang yang mari daripada baka Quraisy. Nabi pesan dah. Supaya juga daripada neng panpat sim hadis daripada Madinah ratik tok guru Imam Bukhari, daripada Syam ratik, daripada Mesir, daripada Iraq ratik. Tapi Imam Bukhari pilih hadis pertama nok daripada hadis yang baka sama dengan Nabi, iaitu Quraisy dan juga daripada Mekah. Quraisy dah, Mekah pula. Dan juga hadis yang kedua selepas daripada ni yang kita akan baca daripada Madinah. Apa hadis mula-mula ambil daripada tok guru Mekah, hadis yang kedua ambil daripada tok guru Madinah, untuk nak kata sebenarnya tempat yang Allah Taala turun wahyu adalah dua tempat ni saja. Madinah adalah tempat yang Allah Taala turun wahyu belum Nabi nak hijrah. Madinah adalah tempat yang Allah Taala turun wahyu selepas daripada Nabi SAW berhijrah. Mahbatul wahyi orang panggil, tempat yang turun wahyu. Habis itu dalam Quran yang kita baca 30 juzuk hari ni, kita panggil surah ni surah apa? Surah Makkiyah. Surah ni surah apa? Surah Madaniyah. Surah yang turun di Mekah, surah yang turun di Madinah, ataupun turun selepas daripada Nabi berhijrah pergi kepada Madinah. Habis itu baiklah kalaulah kita ada anak cucu, kalau nak pergi ngaji agama, usaha, pisah. Anak cucu kita pergi ngaji di Mekah, pergi mengaji di Madinah, tempat yang turun wahyu, tempat yang suci ni sebenarnya. Tempat bukan kita nak yang kata di negeri Mesir, negeri Ordon tak boleh kita nak ngaji tafsir, nak ngaji tak boleh, tapi kita rasanya tempat itu adalah turun wahyu. Apabila kita nak ngaji tafsir, nak ngaji hadis, kalau molek kita pergi tempat yang turun wahyu, tempat asal orang panggil. Tempat yang Allah Subhanahu wa taala turun wahyu. Sebenarnya Al-Imam Al-Humaidi kita tak kenal mana nama dia ni. Ulama hadis ramai-ramai pun kita kurang dengan mana ulama. Bahkan kalau kita pergi baca sejarah sore-sore ni, baca sore, duk bucu sore, menangis tiap kita ni. Hidup dia lebih teruk daripada kita lagi hidup dia. Kita mengaji tahun ni lengah dah. Imam Malik duduk dalam majlis ilmi ni berapa jam sampai ke lengah. Kelik pergi rumah ngadu kepada mak dia jahit toto ataupun batas sikit untuk lapik duduk untuk nak anak boleh mengaji agama, boleh mengaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Humaidi duduk di Mekah. Dan juga Imam Bukhari mula ngaji di situ. Dia adalah ulama, sepakat riwayat bakal dia adalah kibarul a'immah, adalah imam ataupun ulama yang hebat benar. Kibar ni mana kata ulama yang hebat, bukan ulama biasa dak ni. Sehingganya Imam Ahmad dia kata wal Humaidi imamun indana. Imam Ahmad sendiri riwayat kata sesungguhnya Imam Al-Humaidi adalah imam bagi kami ni. Orang yang bukan biasa. Imam ni hari ni bukan taman tu imam mirwi haji masjid dak. Tu imam hak biasa mirwi haji kerja nak mari semaya tak mari semaya tak. Imam dulu mana kata orang yang mengapa Quran, mengapa hadis, yang ada yang berilmu, yang ada ilmu. Supaya juga dengan Al-Hafidh hari ni kita baka kepada orang yang ngapa 30 juzuk ya. Belum faham lagi, belum tentu lagi dia nak faham Quran ke tak faham, kita panggil Al-Hafidh kepada dia. Tapi dulu bangsa dulu kita nak panggil Hafidh boleh, kena ngapa Quran, kena ngapa hadis banyak mana, dan juga kena faham dia, beramal dengan dia. Baru kita panggil Al-Hafidh. Tak serupa dengan zaman kita sekarang ni dengan zaman dulu. Habis tu imamun indana, imam yang kata, bukan biasa, imam besar di Mekah. Di Mekah masa tu tak ada tu guru mana yang hebat seperti Al-Humaidi. Habis tu Imam Bukhari kita cokoh depan dia, ambil hadis dengan dia tu. Dan juga dia adalah baka Quraisy, baka Nabi SAW. Al-Humaidi ada anak murid banyak. Kita sebut dah kata ada anak murid banyak. Seperti Tok Guru hari ni ada anak murid banyak. Dan juga
Anak murid sore-sore tak suka. Hak ni biasa ingat derah. Hak ni biasa ingat lama sikit. Hak ni biasa duduk lama dengan tok guru. Hak ni biasa duduk star dengan tok guru. Duduk star tapi boleh manfaat banyak. Hak ni duduk lama tapi boleh manfaat sikit. Duduk di niat anak murid masing-masing yang bersama dengan tok guru. Di antara anak murid Al-Imamu Al-Humaidi seorang ni. Imamu Al-Humaidi seorang ni bukan apa orang panggil? Anak murid dia itu Al-Imam Al-Bukhari. Dan juga anak murid dia ramai lagi. Imam Muslim anak murid dia juga. Sebenarnya ni orang ulama hadis anak murid dia belaka. Imam Bukhari anak murid Humaidi. Imam Muslim anak murid Humaidi. Imam Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, ni orang ni anak murid kepada Al-Imam Al-Humaidi belaka. Dengan sebab tu fak dia dalam kitab dia ni, hadis dia dengar daripada tok guru dia seorang ni, meladai hadis mereka belaka. Bukhari saja 270 hadis dah dalam kitab dia. Dan juga Al-Humaidi ni dia tok guru dia ambil hadis ni daripada dia. Imam Bukhari kata aku ambil hadis ni daripada Humaidi, tok guru aku. Imam Al-Humaidi kata aku ambil hadis ni daripada Sufyan bin Uyainah. Kita nak kena sosona, ni orang panggil tersanak. Dengar. Tak ada cara dakwah wahyu dalam Islam ni tak ada dakwah Orang kata aku dengar aku mimpi, tak ada. Dengar, kena dengar sungguh. Dengar sungguh, amanah sungguh. Beramanah sungguh. Habis tu rawi ataupun nak rangah hadis semua dalam kitab Ning, dalam kitab saya tak ingat bilangan semua, apa semuanya adalah yang orang panggil takaranti syiah dah bagi Imam Bukhari kata mereka itu adalah dipercayai belaka. Kerana hak tak orang Imam Bukhari waktu baik dulu dah. Tak nak ambil dulu dah apa pasal bahang, apa pasal pelsuah dia tak ambil dulu dah. Tak ada lah. Humaidi tok guru Bukhari dan juga Humaidi ambil hadis ni daripada Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ni Humaidi tadi mati 219, Bukhari 252, 219. Ambil daripada tok guru dia nama Sufyan bin Uyainah. Humaidi ni tok guru dia ramai lah. Tok guru dia hebat-hebat satunya Imam Syafi'i. Syafi'i tok guru Humaidi. Anak murid Al-Humaidi tok guru kepada Imam Syafi'i. Dan juga di antara tok guru dia juga Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ni Al-Hilali Al-Kufi Al-Makki. Duduk di Mekah juga. Asal orang Kufah di Baghdad, di Iraq. Mari akhir sekali duduk di Mekah. Duduk di Mekah. Mana kata Humaidi Mekah, dia pun Mekah juga. Walaupun Bukhari daripada Bukhara, tapi dia mula mengaji di Mekah, ambil daripada tok guru daripada Mekah. Dan juga Al-Humaidi tok guru dia ambil hadis ni masa tu pun daripada tok guru daripada Mekah juga. Duduk di Mekah juga. Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ni adalah daripada kalangan anak murid semua Al-Humaidi, tak ada hebat sekali mereka dua orang ni, Imam Syafi'i dengan Sufyan bin Uyainah. Imam Syafi'i mati pada tahun 204 Hijrah. Sufyan bin Uyainah mati pada tahun 198 Hijrah. Net hang 8 hang lebih kurang dua orang ni. Dan mengaji bersama dengan Humaidi ngaji dengan dia. Tetapi tok guru ataupun anak murid Sufyan Sainah tok guru dia dan juga Humaidi anak murid dia. Sufyan bin Uyainah ni ulama hebat. Mengapa hadis banyak? Anak murid ramai. Tapi tidak ada anak murid mana yang jadi wakati bagi dia mereka Al-Humaidi. Dan juga Al-Imam Syafi'i. Habis tu, kalaulah hadis mana riwayat daripada Sufyan bin Uyainah, kalau anak murid seorang tu ambil sebar hadis daripada tok guru dia Sufyan bin Uyainah adalah Humaidi, banyak hadis tu adalah hadis yang sahih. Kerana dia adalah orang yang ingat kuat sekali bagi hadis yang ambil daripada tok guru dia Sufyan bin Uyainah. Dan juga Sufyan bin Uyainah ni ambil daripada tok guru dia pula namanya Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Yahya bin Sa'id Al-Ansari mati pada tahun 144 Hijrah. Dan juga Yahya bin Sa'id ambil daripada Muhammad, tok guru dia Muhammad bin Ibrahim At-Taimi.
mati pada tahun 121 Hijrah. Dan juga Muhammad bin Ibrahim ambil daripada tok guru dia Alqamah bin Waqqas, dan juga Alqamah ambil daripada tok guru dia Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dan juga Ummah dengan hadis ning daripada Nabi SAW. Imam Al-Bukhari ni hadis ning, semua hadis ning, hadis mula-mula ni semua dalam kitab ni ada 7 tempat semua. Hadis sama, isi sama, maksud sama. Tapi daripada tok guru lain-lain ni. Tok guru daripada berlainan lah tok guru. Hadis ni kadang-kadang satu kali dengar daripada tok guru seorang ni, pergi negeri ni dengar pula dah daripada tok guru seorang ni, pergi negeri ni dengar pula daripada tok guru. Hadis sam tapi fang cak lain, ประเทศ lain, sethanakan lain wela. Tapi kita ada kata apa dia pilih daripada Humaidi? Sebab Mekah, sebab Quraisy. Dan juga dalam sanad ni, dalam sarangan ni orang panggil kata tuk kon ni, royak ยืนยันชัดเจน kata รายงานให้แก่ฉัน 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 ยืนยันด้วยกับตัวเอง kata aku dengar daripada tok guru seorang ni, aku dengar daripada tok guru seorang ni, aku dengar. Tak ada seorang pun yang pasal kata syok. Royak kata cak, cak tok guru seorang ni, tapi dia kata chan fang, tak lupa. Supaya dengan anak murid kita royak kata ฉันขอเล่าจากโต๊ะครูของฉันชื่อคนนี้ satu lagi dia kata ฉันได้ฟังโต๊ะครูของฉันเล่าอย่างนี้ tak serupa dua tu samnun hok fang tu tekeh kata aku dengar sendiri, fang eng, fang kap huด้วยกับตัวเองเป็นการยืนยันในตัว kata sungguh kata dengar daripada tok guru. Manakala kata ฉันได้เล่าจาก tu dengar sungguh sendiri, ataupun boleh jadi dengar daripada seorang lagi hok dengar daripada tok guru dia, boleh jadi. Tapi Imam Bukhari pilih hadis niทุกสำนวนฮะสายนักรายงานdalam hadis ni pakai ayat belakang kata ฉันได้ฟังจากโต๊ะครูคนนี้โต๊ะครูคนseorang dia orang yang belakang. เป็นการยืนยัน kata setiap orang dengar sungguh, pasti kena jumpa sungguh, duk ngaji dengan tok guru sungguh, ambil hadis tu daripada tok guru sungguh, tak ada pasal loi-loi mari dak. Tu orang panggil kata sanadul hadis. Imam Bukhari dia tengok habis sen suyat tisuk, habis sen dengar sungguh, dia yang kata fang cing. Kalau songsai waktu baik. Dengar sungguh kedak, jumpa sungguh kedak dua orang ni, seperti kata Sufyan bin Uyainah dengar sungguh kedak dengan Yahya bin Sa'id Al-Ansari, dengar sungguh kedak. Biasa jumpa mana, negeri mana, boleh rebut. Mi komun mai ada maklumat kedak, orang kata dua orang ni jumpa di negeri mana, tahun mana. Habis tu dalam kitab orang panggil kata Al-Jarh wa Ta'dil ataupun perawat nak rangaian hadis, semua nak ada rebut yang lain, kata dua orang ni jumpa mana, tahun mana, dek berapa tahun. Lain habis. Sebab apa tu? Sebab untuk tujuannya untuk nak jaga hadis Nabi SAW daripada dakwah tu, daripada Kan'an ting Nabi dua timai dia fang cing. Kerana ada pasal anak murid yang kata aku dengar daripada tok guru aku seorang ni. Gini. Orang dengar tanya, mengwanak tahun apa? Aku wanak tahun 100 ni. Orang tu yang tak mau faham dah. Kerana tok guru hang moyak tu dengar daripada dia, mati belum daripada munak wanak setahun. Tipu haludah. Kadzib, baham, dusta kepada Nabi SAW. Waliyadu billahi min dzalik. Habis tu ini sanad. Habis tu agama Islam dia fiksik dia ada sanad sini. Al-isnadu minad din, ulama yang kata sanad adalah daripada agama. Kalau hari ni tak ada sanad, setiap orang pakat nak dakwa belaka. Agama Islam begini, agama Islam pakat nak dakwa belaka. Mimpi jumpa dengan Nabi lah, ambil pergi jumpa dengan Nabi pesan begini lah, ambil amalan dengan Nabi lah, Nabi suruh amalan gini. Tapi daripada hadis Nabi yang sahih tak ada. Setengah orang warning ataupun lawak untuk nak tolak taksir nak pakai hadis Sahih Bukhari, tapi jong nak pakai mimpi dia. Dia kata mimpi jumpa dengan Nabi. Ambil amalan daripada mimpi dan juga tidak beramal dengan amalan daripada hadis Nabi SAW yang sahih. Habis tu sanad. Habis tu kalau lah dalam agama Islam tak ada sanad, laqala man syaa ma syaa. Setiap orang akan nak kecek apa royak. Nak kecek apa royak belaka.
Berzikir pesenda 20 kali, kata bismillah 90 kali, gini. Takkan ayat belaka? Bismillah molek ke tak molek? Tapi tanya kata nak boleh syafaat, nak boleh pahala, nak boleh ampun ke apa tu piye orang apa Allah Taala. Apabila Allah Taala apa kita tak apalah mana, kita bukan nabi tak boleh wahyu daripada Allah Taala, kena melalui nabi lah. Kena melalui Nabi SAW. Tapi Nabi tak royak. Habis tu kena pegang dengan sunnah. Nak amal dengan gapo yang sakut dengan ampunnya Tuhan, pahala dosa, rujakkan kepada hadis Nabi SAW. Kalau ada hadis amal. Amal dengan hadis Nabi. Amal lagi. Pegang satu hadis tu amal susu tu. Ada gapo. Kadang-kadang suka minat sangat pegang kepada amalan yang tidak berdasar daripada hadis yang sahih lebih banyak daripada amalan yang berdasar daripada hadis yang sahih daripada Nabi SAW. Habis itu, supaya dengan agama lain. Kitab Injil turun, Taurat turun. Kita duduk dalam tangan mereka. Tok guru mereka, baklung mereka, ambil baca seperti kita baca hari ni. Seperti tok guru kita baca hari ni, syarah. Sehingganya pendengar, hak dengar kitab Injil daripada tok guru dia, tak boleh beza. Hak mana perkataan Injil, hak mana perkataan Nabi Musa, Nabi Isa, hak mana perkataan baklung. Campur habis. Hari ni kitab Bible hari ni pantak kau capur dengan perkataan wahyu Allah Taala asal kata, capur dengan perkataan Nabi Isa kata, capur dengan perkataan baklung ataupun manusia kata. Tapi dalam Quran hari ni Tuhan jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tuhan jaga. Tak boleh nak buh dalam Quran, tak boleh nak buh satu huruf pun tak boleh. Nak buai satu huruf pun tak boleh. Sama juga dengan hadis Nabi SAW. Kalaulah nak dakwa kata Nabi royak gapo, nak dakwa nak kata Nabi adalah kampung Nabi, kena ori sana. Kalau royak kata Nabi pun put, bawa saringan mah. Mu dengar daripada dia. Gitu. Dengar daripada dia. Gitu. Dengar daripada dia. Siapa kepada sahabat, siapa kepada Nabi. Seperti cerita yang kita biasa dengar tu. Hadis yang sakut dengan kelebihan 114 surah. Dia baca surah Baqarah boleh pahala gini. Dia boleh baca surah Al-Imran gini. Siapa 114 surah. Muhammad bin Ismail dengan hadis ni, mu dengar daripada dia. Aku dengar daripada seorang lelaki seorang ni duduk di negeri tu, duduk hidup lagi. Musafir kita tanya ke Jepang. Mu dengar hadis ni daripada mana? Aku dengar daripada negeri ni, duduk hidup lagi. Di negeri ni pula. Pakai masa boleh-boleh untuk nak cek satu hadis sahih daripada Nabi SAW. Tujuannya jaga nama Nabi SAW. Tak sibuk orang dakwa nama Nabi. Tak sibuk orang dakwa nama Nabi SAW. Ini kepentingan al-isnad, sanad. Kerana kita ada kerana asal Nabi hadis-hadis adalah kampung Nabi, perbuatan Nabi. Hadis-hadis adalah kampung Nabi, kan kata Nabi. Asalnya Nabi duduk dia, Nabi tak kecek. Kalau mengoyak kata Nabi kecek, wari dalil kata Nabi kecek sungguh bedak. Sana wari. Kalau royak kata Nabi gerak, Nabi buat apa satu perkara, asal Nabi dia. Kalau royak kata Nabi, wari dalil. Tunjuk kata Nabi tamcing. Sana. Boleh cek semua. Sampai kepada Nabi SAW. Kerana orang yang hidup pada zaman Nabi, lihat Nabi buat apa, sahabat. Sana kena wari sampai kepada sahabat sampai kepada Nabi SAW. Habis tu hari ni Quran dan juga hadis Nabi, ajaran Islam semua boleh dijaga, tak boleh nak campur dengan perkataan tok guru mana-mana pun. Kalaulah dia bukan asal daripada Quran Sunnah, tak boleh nak pergi campur sikit apa. Orang tahu kalau dia kata ni bukan daripada Quran, bukan daripada hadis Nabi SAW. Kerana boleh cek selalu dah hadis. Royak kata gini, wari. Amanah, beramanah tok guru ni. Tok guru ni beramanah. Jangan kecek dengan apa yang tidak ada ilmu. Kerana setiap perkataan yang keluar daripada mulut muhir tok guru akan disoal oleh Allah Ta'ala. Manakala orang awam, orang kapal biasa tak soal. Tuhan tak soal kerana dia turut tok guru dia. Tapi tok guru ni lah yang kena orang panggil kata kena soal oleh Allah Ta'ala ni. Habis tu mengajarlah apa yang berdasar daripada Quran dan juga sunnah. Baru kita nak selamat. Baru kita nak selamat. Katanya Al-Qamah yang kata sami'tu Umar bin Al-Khattab, aku dengar daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ala mimbar, aku dengar Umar naik atas mimbar sebut hadis ni. Umar di atas mimbar, Umar yang kata sami'tu, aku dengar daripada Nabi SAW yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu
ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ni hadis yang pertama. Hadis ni kita dengar semua dah, hadis yang sakut dengan niat. Tajuk letaknya sakut dengan wahyu. Tapi buah hadis mula-mula wahyu sakut dengan niat. Tak ada sekihabut kecil dengan wahyu ni. Tujuan apa Imam Bukhari wahyu hadis ni? Untuk nak apa kita tahu sakut dengan hadis ni. Yang pertama sekali Imam Bukhari seolah kata kamu sekalian orang yang baca kitabku, mengaji kitabku, haraplah betul niat kamu kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana Nabi kata innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu duk dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang nak dapat balasan daripada Allah Taala ni, turut apa yang dia niat. Niat baik boleh pahala, niat jahat boleh dosa daripada Allah Taala. Itu niat. Tu Imam Bukhari seolah-olah kata betul niatmu dulu, belum nak baca lagi 7,000 hadis ni, betul niat dulu. Ikhlaslah kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kedua seolah kata Imam Bukhari kata kitab ni aku tulis tidak bukan lain kerana lillah, kerana dengan niat yang ikhlas kepada Allah Taala. Imam Bukhari seolah kata ingatlah kamu sekalian yang baca kitabku, aku usaha bercakap tulis kitab ni sepenuh ikhlas aku yang akan ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni belah tahun semaya sunat 2 rakaat semua sebelum nak pilih hadis bubuh dalam kitab dia ni 7,000 hadis ni. Dan juga yang ketiga ulama yang kata seolah kata Imam Bukhari inilah hadis ni lah sebagai muqaddimah bagi dia, bab 6 bagi dia. Bab 6 yang paling baik sekali tak ada lah cetuh ataupun mengingat kepada orang yang baca kitab ni untuk ikhlas kepada Allah Ta'ala. Sama ada baca, sama ada ngaji, sama ada nak make hadis gi amal ibadat kepada Allah Ta'ala, haraplah kamu berikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana al-ikhlas Imam Syafi'i kata ikhlas ataupun hadis ni sakut dengan ning sunsam dalam ilmu semua, sakut dengan hadis ni belaka. Semaya pun kena ikhlas, puasa pun kena ikhlas, haji pun kena ikhlas. Semua setiap perkara kena ikhlas lillahi ta'ala. Kena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis itu, kita biasa sebut kata al-qa'idah. Qa'idah dari segi ulama kata, hadis ni, kita faham dah niat perkara ya. Orang salafus soleh dulu, dia tahu harga hadis ni, siapa kau mereka niat belaka. Setiap perkara niat. Nak kita tahu siapa depan rumah, niat. Nak mani yang jadi adab biasa, niat. Makan nasi yang kita makan untuk nak kenyang saja. Biar ada orang saja. Tapi niat kata kenyang untuk nak buat apa? Lillahi ta'ala boleh pahala. Nah, habis tu Al-Imam Al-Bukhari seolah kata nak royak kepada kita kata sebagai muqaddimah kepada dia kata inilah niat. Niat. Dan juga tu apa yang ulama belum daripada dia biasa yang kata man arada ay yu'allifa kitaban falyabda bihadzal hadis. Ulama dulu Abdul Rahman bin Mahdi kata siapa nak tulis kitab nak kian pada hari ni. Nak tulis kitab bahasa Sia, bahasa Arab, bahasa Rumi, bahasa Jawi, nak kian kondai kata pia yang nak tulis kitab, haraplah dia mula tulis kitab dia dengan hadis ni. Untuk dia boleh ingat kata kitab yang dia tulis ni kerana apa? Kerana untuk nak jual laku ke? Untuk nak tunjuk kata dia jadi nak kian yang dongdang ke? Untuk nak boleh pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Bukhari mula hadis ni ataupun mula kitab dia ini dengan hadis innamal a'malu binniyat. Nabi akid contoh saja sakut dengan ibadat hijrah. Ibadat hijrah payah sekali, kan upayuk. Siapa yang hijrah lillah ta'ala kerana Allah, kerana Nabi dia, pahala boleh kerana Allah Ta'ala, kerana Nabi. Dia hijrah kerana untuk nak dapat tamnang dalam dunia saja. Ila dunya yusibuha, ataupun hijrah lagi kepada tempat tu lagi di situ kerana untuk nak menikah dengan seorang perempuan, dia boleh sekadar tu, pahala tak boleh daripada Allah Subhanahu wa taala. Habis tu ulama kata an-niyyatu tijaratul ulama. Niat ni adalah perniagaan, turkit kita kepada Allah Taala. Niat, term niat boleh pahala, term niat boleh pahala. Habis tu kita nak bala mana 24 jam ni yang kita hidup, yang ada dalam 24 jam ni tidur, atik makan, atik mani, atik gatal sikar gigok tu jalan kat ni atik. Nak buat bala mana? Hai tuk winati nayi fi syumong ni. Kita dapat pahala daripada Allah Taala. Hidup kita hayati lillah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Hidup kita dalam dunia ni buat pada mana? Boleh pahala banyak sekali daripada Allah Ta'ala. Kita tahu siapa? Belum nak tubik gini. Niat lu, ya Allah, aku tahu siapa lillahi ta'ala. Dia pahala. Boleh lagi mani yang biasanya rasa panas, peluh habis sudah main bola, sudah akan-akan. Nak hilap peluh ya asal niat. Tapi belum nak pergi jamai sikit. Niat lillahi ta'ala, cergah sikit. Cuci lillahi ta'ala. Allah Ta'ala suka orang yang suka suci. Dia pahala. Makan nasi gapo semua. Ibadat pasti dah. Ibadat yang kita buat baca Quran gapo tu pasti dah kena ikhlas kepada Allah Taala. Tapi hari itu kecilnya ada benda biasa yang bukan ibadat boleh tidak nak boh tem niat kita kerana Allah Taala. Kalau ibadat kita boleh ikhlas kepada Allah Taala, adat kita boleh ikhlas kepada Allah Taala, nescaya 24 jam kita akan penuh dengan ikhlas dan juga dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah rasanya cukup masa hadis yang pertama. Tak ada masuk lagi cara turun wahyu kepada Nabi SAW. Kita akan sambung pada minggu depan. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.